KPM. Oh, kat situ. Oh, dekatlah. Maksudnya yang ini dekat dengan mana? Sekali pasal Australia kat sini. Cikgu. Hai, Cikgu Abdullah. Ya. Wah, tak sedar saya. Cikgu baru sampai ke? Dah, baru sampai. Wah, laju ni Cikgu. Kelas kita lagi sejam je, Cikgu. Saya sampai awal sebab saya gunakan sistem navigasi. Ya Google Map. ke? Sistem navigasi Google Map? Ya. Apa tu, Cikgu? Yang kita gunakan untuk nak mengetahui keadaan trafik. Kita boleh rancang perjalanan kita. Saya gunakan yang itulah sebab tu saya sampai awal. Wah, Cikgu, menariknya. Sistem navigasi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas bersama saya Syafiqah Farahin. Dan hari ini untuk segmen kali ini kita akan belajar mata pelajaran sains. Tetapi bab-bab yang akhir sedikit kan mengenai GPS ataupun sistem penentu sejagat. Wah, bahasa Melayunya pertama kali saya dengar. Tapi sebelum kita mulakan mata pelajaran pada hari ini, saya ingin memperkenalkan cikgu kita sebentar tadi yang anda lihat profil beliau iaitu Cikgu Abdullah. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Fika? Baik Cikgu, seronok saya nak belajar hari ini sebab Cikgu cepat je sampai ke kelas pada hari ini menggunakan sistem navigasi ya Cikgu? Betul. Okey, terbaik. Nak tahu lebih lanjut, tunggu sekejap. Kita akan belajar sekejap lagi. Tapi terlebih dahulu saya ingin memperkenal juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Aida dari SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Wah, Cikgu, apa khabar? Okey, terbaik. Baiklah Cikgu Abdullah. Kali ini kan seperti saya memperkenalkan tadi, tajuk kita sistem penentu sejagat. Ya Cikgu? Ya, betul. Dan apakah maksud di sebalik perkataan itu sebenarnya? Mungkin ramai yang tak faham kan, GPS je selalu dengar. Tapi tak faham apa sebenarnya maksud dia yang secara terperinci Cikgu. Baik. Okey, so sistem penentu sejagat seperti yang saya maklumkan tadi, sebenarnya begitu sinonim dengan kita sebenarnya. Cuma kita biasa dengan perkataan GPS. Betul. Sistem penentu sejagat adalah perkataan dalam bahasa Melayu yang sama maksud dengan GPS yang mewakili Global Positioning System. Okey. So singkatannya adalah GPS lah. Tapi kita akan cuba sebutkan juga sistem penentu sejagat dan juga GPS adalah benda yang sama. Okey Cikgu. Jom kita mulakan kelas pada hari ini Cikgu. Ya, jom kita tengok kepada sistem. Tajuk ini adalah sistem penentu sejagat, iaitu saya akan gunakan juga perkataan GPS. Okay, dalam sistem penentu sejagat ni, seperti yang Fika dan murid-murid di rumah tahu, ia merupakan tajuk terakhir di dalam sains tingkatan 5, iaitu tajuknya adalah 9.2. Selepas dah habis tajuk ni, so kita habis untuk semua subjek, semua topik di dalam sains tingkatan 5. Okey. Okey. Seperti yang kita dapat lihat, sebagai contoh, jika kita masih menggunakan sistem yang lama, iaitu sebagai contoh, saya ingin mencari lokasi rumah kawan saya. Okey, saya nak pergi ke rumah kawan saya, tapi saya menggunakan peta.
mudah ataupun susah, Fika? Susahlah cikgu. Peta dekat tangan. Lepas tu kita nak membawa kereta lagi macam tak bahaya kan susah, je kan? tu. Kan susah. Tetapi disebabkan oleh itu, kita ada teknologi yang baru yang mana sekarang ni memang sememangnya menjadi satu kebiasaan kepada semua orang menggunakan sistem penentu sejagat iaitu GPS ini. Dan sistem ini begitu sinonim iaitu saya boleh katakan lebih mudah untuk menggunakan GPS ni aplikasi yang ada di telefon kita sendiri iaitu Google Map dan aplikasi-aplikasi navigasi yang lain. Ni nak kena tanya berapa ramai murid-murid kita yang menggunakan Google Map? Ya. Mesti ramai mesti tu. Mesti ramai. Saya percaya mesti ramai. Disebabkan sistem ini memang memudahkan. Kalau siapa yang tak menggunakan sistem ini, dia akan jadi susah. Lebih baik kita guna benda yang senang, betul tak? Betul, cikgu. Kemudahan teknologi ada. Kemudahan teknologi. Jadi disebabkan itu, kita nak kena tengok juga kepada definisi ataupun maksud kepada sistem penentu sejagat ini ataupun GPS. Okey. So sistem GPS ataupun sistem penentu sejagat merupakan satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa. Okey, kenapa saya boldkan lokasi dan masa? Sebab dua benda ini sangat penting untuk sistem penentu sejagat ini. Dan dia boleh dijana ataupun digunakan pada semua keadaan cuaca. Bermaksud pada semua keadaan, waktu cerah, waktu hujan, waktu mendung, semua ni sistem ini boleh berjalan seperti biasa. Itu adalah maksud kepada sistem penentu sejagat. Okey. Boleh ya, Fika? Faham? Faham. Maksudnya dia tak terganggu oleh keadaan cuaca macam sejuk pun tak, panas pun tak ataupun musim kemarau pun tak. Ya, cikgu? Tak. Salji kalau kata negara kita tak ada salji kan. Tapi bagi negara yang ada salji pun dia boleh masih boleh digunakan. Okey, cikgu. Faham? Okey. Dan apabila kita cakap tentang sistem penentu sejagat ataupun GPS, so kita nak kena tahu juga apakah alat yang digunakan. Pastilah kita dah belajar pada topik yang sebelum ini 9.1 iaitu satelit. Dan satelit untuk GPS ini adalah satelit khas yang mana dia berada di kedudukan orbit separuh segerak bumi. Yang jaraknya kira-kira 20,000 kilometer. Okey. Dan dia orbit dia menghasilkan satu putaran lengkap selama 12 jam. 12 jam ya, cikgu? 12 jam dia akan pusing satu kali. Satu kali? Satu kali. Tak cukup ya, cikgu? Tak cukup. Maksudnya jadi macam mana dalam sehari, so dia akan pusing 2 kali lah. Macam itulah. 12 jam, so dia 24 jam, so dia akan pusing bumi itu 2 kali. 2 kali. Pada orbitnya. Itu yang bermaksud kepada satelit GPS. Satelit GPS tadilah. Okey, cikgu. Ya. Okey. Jadi, setakat tu okey, Fika? Okey, cikgu, jelas. Jelas lah. Jadi. Dah masuk kuis, patutlah cikgu tanya. Sebab tu saya nak uji tengok Fika faham ataupun tak. Okey, cikgu, saya cuba. Okey ya. So soalan yang pertama, kuis yang pertama adalah apakah maksud sistem penentu sejagat ataupun GPS ini? Okey, cikgu. Maksud sistem penentu sejagat merupakan satu sistem navigasi yang memberi maklumat mengenai masa dan lokasi kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Okey, keyword tu semua dah ada. Kita tengok betul ataupun tak. Okey. Betul. Okey, sistem penentu sejagat GPS ialah sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa, betul? Dan dia boleh diakses ataupun digunakan pada semua keadaan cuaca. Ya. Betul. Jawapan Fika tu betul untuk soalan yang pertama. Terima kasih, cikgu. Ada lagi. Kalau pertama tu ada yang kedua ya? Ya, pastilah ada yang kedua. Okey, cikgu, saya bersedia. Jadi yang kedua ialah antara yang berikut, aplikasi manakah yang menggunakan sistem penentu sejagat GPS tadi? Okey. Bagi satu contoh aplikasi yang menggunakan sistem GPS ni. Cikgu, ni mudah, cikgu. Mudah. Baru je sebutkan tadi. Google Maps, cikgu. Google Maps. Betul. Okey. Ya, betul. Google Maps. Jadi itu adalah jawapan yang tepat.
Terima kasih cikgu. Jadi untuk kedua-dua jawapan saya pada hari ini, bagaimana cikgu? Dapat ke bintang ataupun markah cikgu? Saya akan bagi 2 bintang untuk 2 bintang. 2 bintang untuk soalan sebab 2 jawapan yang betul. Okey, nanti kita 2 cuba bintang. lagi kuis ya. Ya. Baiklah murid-murid, selepas ini kita ada banyak lagi nak teroka dalam mata pelajaran sains bagi tajuk Sistem Penentu Sejagat. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baiklah rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas hari ini. Mata pelajaran kita Sains tingkatan 5 dan tajuk kita Sistem Penentu Sejagat ataupun GPS. Baiklah Cikgu Abdullah, bagi segmen kali ini kita akan beri fokus kepada fungsi ya Cikgu, GPS. Bagaimana GPS itu berfungsi? Bagaimana dia menghantar maklumat tu sampai kita dapat secara pantas tu Cikgu. Ya, betul. Bagaimana tu Cikgu? Jom kita tengok sama-sama ya. Jom. Okey. Baik. Seterusnya untuk yang ni kita akan lihat bagaimana sistem penentu sejagat ataupun GPS tadi berfungsi. Jadi kita bahagikan sistem penentu sejagat ni kepada 3 segmen. Okey, kita ada segmen yang pertama iaitu segmen kawalan. Yang kedua adalah segmen angkasa dan segmen yang ketiga adalah segmen pengguna. Okey, ada 3 segmen. Dan kita lihat kepada segmen yang pertama terlebih dahulu, iaitu segmen kawalan. Segmen kawalan ini terdiri daripada stesen-stesen, iaitu stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, stesen antena arahan dan juga kawalan, dan yang terakhir adalah stesen pengawasan. So ini adalah bahagian stesen-stesennya. Okay, segmen kawalan, segmen yang pertama. Okey. Okay. Segmen yang kedua, segmen kawalan juga antara maklumat yang dihantar kepada segmen kawalan ni adalah posisi satelit GPS tersebut. Dia bergerak kan? Ya, kan? betul. So dia bergerak. So satelit ni akan menghantar maklumat kedudukannya kepada segmen kawalan. Okey. Itu yang pertama lah. Okey. Yang kedua adalah faktor pembetulan waktu atau jam pada satelit GPS. Apabila kita lihat sekarang, waktu yang kita dapat, especially terutama sekali pada jam ataupun telefon bimbit kita, masanya sama semua. Ya, betul. Sama disebabkan oleh sistem GPS tadi, dia membetulkan semua masa yang ada. So dia akan kita dapat maklumat masa yang sama. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, data atmosfera ataupun almanak. Maksudnya kita akan dapat lihat keadaan atmosfera bumi. Dia akan hantar maklumat, adakah ada awan tebal, adakah ada ribut, ada angin. So kita dapat lihat. Dan semua maklumat-maklumat ini dihantar kepada segmen kawalan tanpa sebarang halangan. Dengan arti kata lain, apa saja cuaca, maklumat tu akan dapat diterima oleh segmen kawalan tersebut. Dia punya kelajuan pun sama ya Cikgu? Tak terganggu? Tak terganggu. Okay. Disebabkan satelit ni dia berada di orbit separuh segerak bumi. So dia tidak dipengaruhi oleh sebarang cuaca lah. Di atas itu yang penting untuk segmen kawalan. Baiklah Cikgu. Okey, untuk segmen yang kedua ialah segmen angkasa. So satelit GPS dia mengorbit bumi seperti yang saya maklumkan tadi, iaitu berada pada ketinggian 20,000 kilometer daripada bumi. Dan orbit ni biasanya lazimnya berada di orbit yang saya sebutkan juga tadi, iaitu separuh segerak bumi. Dan
tempoh masa untuk mengorbit satu pusingan lengkap adalah 12 jam. Dengan arti kata lain, 2 kali dalam seharilah. Okey. Dan segmen angkasa ni, dia akan menentukan koordinat ataupun lokasi kita. Seperti yang sebagai contoh, kita berada di Kuala Lumpur. Maafkan saya, kita berada di Seri Pentas. So kita dapat tahu koordinat kita berdasarkan 4 satelit yang berada pada sudut 15 darjah. Sudut 15 darjah. So kita akan dapat menentukan kedudukan kita dengan adanya 4 satelit yang mengesan kedudukan kita daripada ufuk, paksi ufuk pada setiap masa. Oh, paksi ufuk. Itu paksi pasal dia ada 4 ya, cikgu? Ya. Jadi titik persilangannya? Titik persilangan. Apabila ada titik persilangan, so kita akan dapat koordinat kita ataupun titik kita berada. Oh, okey. Itu tujuan GPS pada asalnya. Okey. Okey, cikgu. Okey. Dan apabila kita dah dapat maklumat tersebut daripada segmen angkasa, so maklumat-maklumat itu boleh dikongsikan kepada pengguna di segmen yang ketiga, iaitu segmen pengguna. Dia akan menerima maklumat-maklumat tersebut dengan syarat mesti adalah ada alat penerima GPS. Agak-agak apa alat penerima GPS? Kalau dekat telefon pintar kita, cikgu? Mesti ada, betul. Mesti ada. Kan? Kalau sebelum ni, kalau kata zaman sebelum telefon pintar, so kita perlukan alat lain seperti alat penerima GPS. Yang ni lah. Kalau dulu tu kita kena beli asing. Betul, cikgu. Kena beli asing. Betul. Kalau betul. kereta pun ada setengah kereta yang ada terbina sendiri dalam kereta tersebut alatan penerima GPS. Betul. Betul lah, Fika. Kereta Fika ada satu. Setakat ini belum lagi, cikgu. Kena upgrade lagi. Kena upgrade lagi. Okey. Jadi tak apa. Sebab kita ada telefon pintar. So kita boleh letak dekat dalam kereta kita. So tak perlu nak build in ataupun kita tambah lagi. Sebab telefon bimbit dah ada. Okey. So untuk segmen pengguna, kita dapat tentukan lokasi tempat ataupun kita berada dalam 2 format penulisan. Satu adalah format DMS, singkatan kepada darjah, minit dan saat. Okey, ini format yang pertama. Dan format yang kedua adalah darjah desimal ataupun DD. Boleh ya? Okay. Senang saja, iaitu yang pertama DMS. Yang kedua adalah DD. So sebagai contoh, kita ambil kedudukan planetarium Kuala Lumpur. Okey, ini adalah koordinatnya, panjangnya nombornya tu kan. Betul. Okey, yang mana? di atas ni kita tengok yang di atas dulu. Okey. Okey, untuk kedudukan dia perlu ada dua bacaan. Yang pertama adalah latitude dan yang kedua adalah longitude. Okay. Nanti kita akan pergi dengan lebih terperinci mengenai apa itu latitude dan juga longitude. Okay. Tetapi kita lihat dulu di sini. Sebagai contoh, DMS dia ada 3 darjah 8 minit 22.04 saat. Itu adalah latitude. Tetapi di belakang tu ada simbol N. Di situ adalah mewakili north ataupun dalam bahasa Melayunya adalah utara. Okay. So latitude-nya berada di hemisfera utara. So kita ada utara dan selatan, betul? Betul. Okay. Dan yang longitude-nya pula adalah 110 darjah dan 41 minit 22.53 saat. Dan ada perkataan E dekat belakang. E itu mewakili apa, Fika? Longitude. Longitude. Jadi E ini adalah dalam bahasa Inggerisnya east. Mewakili timur. Timur. Okay. Jadi latitude dan longitude menunjukkan planetarium ni berada di hemisfera utara dan juga hemisfera timur. Dia bukan berada di barat lah. Okay. Kuala Lumpur, Malaysia. So kita ada di timur dan di hemisfera utara. Okey. Dan bacaan untuk yang kedua adalah format DD, iaitu tak perlu baca lah kan nombornya kan. Okey, 3.1 dan sekian. Okey. Yang ni nak tentukan utara ataupun selatan senang. Yang tadi simbol huruf N, kan? Betul. N atau E ataupun ni kan. Ya. Tapi untuk DD senang. Kalau positif dia berada di utara. Okey. Kalau negatif berada di selatan. Itu untuk latitude. Okey. Manakala untuk longitude pula, positif mewakili bahagian timur, hemisfera timur.
dan negatif mewakili hemisfera barat. Okey. Barat garisan Greenwich. Okey. Boleh Dia punya garisan Greenwich tu kena ikut kalau dia dari timur ataupun barat garisan Greenwich. Ya. Okey, faham cikgu? Faham Okey, boleh. Tak apa, nanti ni kita akan cuba. Saya akan cuba ulang balik. Okey. Ataupun kita akan lihat bagaimana Fika dan juga murid-murid di rumah faham bagaimana kita nak membaca cara koordinat ini. Okey, boleh cikgu. Boleh. Okey. Dan ini adalah contoh yang lagi satu, iaitu contoh dalam bentuk kedudukan yang lain, negatif. Negatif. Ini contoh negatif lah. Okey. Kita ambil koordinatnya adalah di Rio de Janeiro. Betul cikgu. Betul lah. Yang depannya tu apa cikgu? Copacabana. Itu asalnya bandar. Copacabana. bandarnya. Copacabana, Rio de Janeiro. Okey. Kedudukannya, so kita nak tahu dekat mana kan? Okey. Agak-agak dekat mana? Dekat peta tu Nanti kita tengok Okey. So kita tengok yang tu ada negatif. Ya. So tadi cakap kalau positif berada di utara. Kalau negatif berada di selatan. Maksudnya bawah lah. Ya. Okey, dia berada di bawah. Bawah maksudnya hemisfera selatan. Dan nilai yang untuk longitude juga negatif mewakili dia berada di barat. Okey, barat. Jadi dia berada di benua Amerika, kan? Benua Amerika. So dia koordinatnya adalah seperti berikutlah. So kalau kita gunakan alat telefon pintar kita ataupun GPS, so kita akan dapat koordinat yang betul. Okey. So kalau dalam peta tu dalam bahagian bawah lah, bahagian bawah. Okey, faham cikgu? Faham Okey, kalau faham kalau faham kena tanya. Kan? Ya, kena tanya. Saya nak kena ujilah kan. Okey cikgu. Saya rasa saya dah bersedia. Okay. Mungkin murid-murid di rumah boleh sama-sama bantu Kak Syafiqah kat sini. Tapi sebelum tu, sebelum soalan, saya nak terangkan dulu sebab tajuknya bagaimana GPS berfungsi, betul tak? Betul. Okey. Saya buat speaker berdebar-debar pula kan. Minta maaf lah. Sebab kita nak tengok dulu bagaimana GPS itu berfungsi. Ya, cikgu. Okey. Yang pertama adalah segmen kawalan, dia akan menghantar isyarat menggunakan antena bumi yang terdapat dalam di stesen pengawasan ke satelit-satelit yang ada di segmen angkasa. Okey. Dan selepas maklumat itu dah dihantar, apa yang berlaku adalah isyarat yang diterima oleh satelit-satelit tersebut akan membetulkan supaya membetulkan masa supaya jam tu dan masa tu berada dalam keadaan yang tepat ataupun kita panggil selaras. Ya, selaras, piawai. Betul. Piawai ataupun selaras lah. Betul. Piawai betul, selaras pun betul. Okey cikgu. Selepas itu dah betul dah masanya, barulah isyarat itu dihantar kepada segmen pengguna, iaitu kita adalah segmen pengguna yang mana kita akan gunakan maklumat tersebut untuk tujuan navigasi lah. Okey. Itulah bagaimana GPS berfungsi. Okey cikgu, faham? Okey, faham. Jelas. Faham. Kita pergi kepada kuis. Okey cikgu, saya tak sabar sebab nak dapat bintang ni. Ya. Okey. Jom. Tak apa, kita tengok dulu kuis yang ketiga. Okey. Bagaimana sistem penentu sejagat GPS berfungsi. Cikgu, yang ini soalan kena panjang sikit ni. Nafas pun kena panjang. Okey, pertama dia melibatkan segmen kawalan. Okey. Jadi segmen kawalan akan menghantar isyarat menggunakan antena bumi ke segmen angkasa, di mana masa akan diselaraskan ataupun disamakanlah dan diperbetulkan mengikut piawai. Dan seterusnya menghantar isyarat pula ke segmen pengguna di bumi. Ya. Betul ke tak? Kita tengok betul ataupun tak. Okey, yang pertama Fika ada sebut menghantar isyarat kepada menggunakan antena bumi melalui stesen ke satelit, betul. Okey, poin yang pertama betul. Alamak. Cikgu. Ke depan. Betul cikgu. Yang tadi ni betul betul. Cuma ni nak mungkin perlu tak boleh sentuh Okey. Okey, yang kedua adalah isyarat yang diterima oleh satelit. Okey.
dibetulkan masanya menjadi masa yang piawai ataupun tepat. Okey, betul. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, Fika sebut kemudian dihantar kepada pengguna untuk digunakan maklumat. Betul. So 1, 2, 3. Betul. So, kalau kata ni ada 3 markah, so Fika dapat 3 markah lah. Okey. Betul lah. Betul, so 1 cikgu. bintang untuk Fika. Tapi nanti dulu. Okey, ada lagi? Ada lagi satu soalan. Sabar pula saya. Okey. Sabar. Okey. Ingat lagi koordinat ni? Ya, cikgu. Okey, kita cuba. Apakah jenis koordinat GPS berikut? Okey. Jelaskan bagaimana cara untuk membaca koordinat ini. Okey, cikgu. Baiklah, ini adalah koordinat format DMS, iaitu darjah, minit dan saat. Okey. Dan cara membacanya, kalau mengikut di sini, dia berada di hemisfera utara. Okey. Dan itu latitude-nya. Dan E pula mewakili longitude di hemisfera timur dari garisan Greenwich. Dari garisan Greenwich. Okey. Itu ke cikgu? Betul ke? Betul. Ini adalah jawapannya. Okey. Kita ada sebut. DMS, betul. Darjah, minit dan saat. Okey. N itu mewakili latitude, mewakili pada hemisfera utara. Betul. Dan juga E mewakili east ataupun timur. Maksudnya dia berada di hemisfera timur garisan Greenwich. Betul. Wah, cikgu. Lagi satu bintang untuk Fika. Lagi satu bintang. Jadi boleh ke letak bintang sekarang ni? Okey, terima kasih cikgu. Dan sementara Kak Syafika ni letak bintang dan anda semua mengulang kaji apa yang kita belajar segmen kali ini, kita berehat sebentar ya. Dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM. Hari ini bersama saya Syafika di slot menengah atas dan juga Cikgu Abdullah bagi mata pelajaran sains dan tajuk kita GPS. Wah, saya belajar sekejap tadi ya. Okey, baiklah Cikgu Abdullah. Bagi segmen kali ini pula kita akan beri fokus kepada kuis. Tetapi sebelum itu, kita ada kuis juga kan Cikgu? Tetapi sebelum itu Cikgu ada penjelasan terlebih dahulu kan Cikgu? Ya, betul. Mestilah, kalau tak macam mana saya nak jawab kuis ni? Ya, kuis tu nanti di belakang lah. Tapi kita tengok dulu bagaimana kita nak tentukan koordinat GPS. Seperti yang saya janjikan tadi. Betul. Kita fokuskan sikit bagaimana yang tadi kan saya sebut latitude, longitude, betul kan? Betul. So kita fokus kepada yang itu dulu. Barulah nanti saya uji Fika boleh ataupun tidak. Boleh Cikgu. Boleh ya? Silakan Cikgu. Baik, so yang pertama sekali tajuknya adalah kita nak menentukan koordinat sistem penentu sejagat GPS. Okey. Untuk koordinat GPS, bagi yang tengok daripada tadi, kita dah tentukan koordinat tu melalui 2 format, iaitu format DMS, iaitu darjah, minit dan saat, dan yang kedua adalah DD, iaitu darjah desimal. Okey, yang nilainya positif, negatif tu kan, dia mewakili kedudukan tertentu. Sebab tu yang saya nak tunjukkan kepada Fika dan juga murid-murid yang berada di rumah berkaitan tentang apa itu latitude dan juga longitude. Okey, pernah tengok tak ni Fika? Pernah Cikgu, macam untuk kita lukis graf tu adalah. Lukis graf kan. Okey, so biasalah kita kenal ni adalah paksi X dan paksi Y, betul? Betul. Okey, so jadi daripada situ bahasa mudahnya untuk kita faham adalah paksi X ni mewakili latitude, garis yang melintang. Manakala Y pula adalah garis yang menegak. Iaitu garisan yang menegak ini mewakili longitude. Boleh saya ke depan, Fika? Silakan Cikgu. Okay.
Kita ada peta di sini. Dalam peta ni kalau kita lihat, so kita ada banyak garisan, betul? Betul. Okey. Kalau garisan yang dekat dengan Malaysia ni, kan kalau kita lihat dia ada kosong di situ. Oh, Pasal yang tak? ini ada kecil saja di kecil, sini. Ya kan? Okey, ini kalau Fika tahu garisan apa ni? Garisan ini garisan kosong ni. Khatulistiwa, cikgu. Betul. Garisan khatulistiwa adalah garisan lintang. Yang garisan melintang ataupun latitude yang mempunyai nilai kosong. Okey. So kalau di bawah garisan khatulistiwa, dia adalah nilainya 15 darjah kan. Kan. So dia adalah di bahagian selatan, 15 darjah selatan. Manakala yang di atas mewakili hemisfera utara. Itu yang garis tu 15 darjah 30, 45, 60 dan seterusnya lah. Okey, jadi garisan khatulistiwa ni penentunya. Penentu. Yang di atas ni utara, yang di bawahnya selatan. Okey, cikgu faham. Itu adalah bagi garis melintang. Latitude. Manakala garis yang menegak ataupun longitude, dia ada kosong juga. Tapi di mana kosongnya? Saya rasa mungkin di tengah sini ke, cikgu? Ya, betul. Memang di tengah-tengah. Oh, ada. Dekat dengan London tu, Greenwich, dia ada satu. Di sini. Garisan kosong tu dipanggil longitude kosong. Nilai dia kosong. Okey. Itu adalah garis menegak kosong. Kosong. Okey. Okey. Okay, kalau Fika dah faham situ. Maksudnya, cikgu, peta ni bukan setakat ada informasi mengenai negara-negara, tetapi posisi latitude dan longitude di mana kawasan kita boleh baca saja di tepi sini, ya, ada darjah dia. Darjah dia. Okey. Itulah yang dikatakan latitude dan longitude. Baiklah, cikgu. Okey. Jadi apa yang faham daripada peta tadi, so kita dapat simpulkan bahawa latitude tu adalah garis melintang. Kalau kosong tu dia akan memisahkan utara dan juga selatan. Itu konsep yang pertama yang kita perlu faham, iaitu latitude dia memisahkan bahagian utara dan bahagian selatan. Okey. Dan untuk longitude pula adalah garisan menegak yang memisahkan timur dan juga barat. Okey. Ya? Setakat tu faham? Faham, cikgu. Okey. Jelas. Jelas. Jadi kalau Fika faham, kita gabungkan tadi yang kita dah belajar sikit tentang longitude, latitude dan juga longitude. Okey. Jadi kita tengok, Fika, boleh tak kita buat aktiviti supaya kita dapat lihat bagaimana penentuan latitude dan juga longitude menggunakan format yang kita belajar tadi. Okey, cikgu. Boleh, Saya cuba, cikgu. Okey, ada kuning dengan hijau di situ. Okey. Fika boleh pilih. Yang kuning dululah, cikgu. Okey. Okey. Terdapat soalan di dalamnya. Ada soalan. Okey, saya bacakan, cikgu. Baik. Aktiviti 1, tentukan format bagi koordinat GPS ini dan bagaimana untuk membacanya. Wah, ni seperti di slide juga, ya, cikgu? Ya, betul. Sama sahaja. Okey. Formatnya ialah dalam bentuk DMS. Darjah, minit dan juga saat. Okey, bagaimana kita nak kena pasti ini adalah format DMS? Okey, kerana dia ada darjah di situ, 2 darjah, 31 minit, 21.1440 saat. Okey, dan bagus. N mewakili nilai utara ke hemisfera utara. Okey. Dan kemudian ia mewakili juga latitude. Yang cikgu sebutkan tadi daripada garisan X tu. Ya, betul. Dan yang keduanya pula ialah 101 darjah, 47 minit, 46.6620 saat. Betul. I mewakili longitude pula ke timur garisan Greenwich. Ya, betul. Betul, cikgu? Betul. Kita tengok seperti yang Fika sebutkan tadi. So koordinat GPS yang kertas kuning tu, okey, dia mewakili DMS, betul, okey, iaitu darjah, minit dan saat. Okey. Dan N tu mewakili north, iaitu hemisfera north utara lah. Utara. Yang mewakili hemisfera utara. Manakala yang longitude-nya adalah ada simbol E di situ, okey, mewakili hemisfera
timur garisan Greenwich. Okey. Jadi betul lah, Fika. Betul, cikgu. Betul. Okey, tersedia bintang di tangan saya. Tapi boleh dapat sekarang ke? Boleh, tak nak masalah kan. Terima kasih, cikgu. Ada lagi tak soalan uji minda ni, cikgu? Ada satu Ada. lagi. Yang warna hijau kita, ni? yang warna hijau tu belum Okey, diambil lagi lagi. satu So ya, kita cikgu? ambil yang tu dulu. Baiklah. Okey, Syafiqah bacakan. Aktiviti 2, tentukan format bagi koordinat GPS ini dan bagaimana untuk membacanya. Seperti yang juga tertera di skrin 2.5225540 iaitu adalah format darjah desimal. Darjah desimal. Betul. Didi. Ya, Didi. Ingat Didi je, cikgu? Ingat Didi, ya. Okey. Okey. Dan cara sebutan bagaimana membacanya kerana ia adalah bentuk positif dan bukan negatif. Jadi dia adalah di hemisfera utara, latitude. Okey. Dan yang keduanya pula mewakili ke timur di garisan Greenwich. Ya, betul. Sebab dia positif. Dia positif. Kalau Nilai negatif, positif ingat timur. Ingat timur untuk longitude, positifnya timur, manakala negatifnya adalah barat. barat. Okey, itu longitude. Kalau latitude? Kalau latitude positifnya utara dan negatifnya adalah selatan. Selatan. Okey, Betul. cikgu. Jadi seperti yang Vika sebut tu memang jawapannya betul. Cuma Okey. kita nak pastikan jawapannya supaya murid-murid pun boleh lihat. Okey. Jadi jawapannya ialah koordinat GPS ni adalah dalam format DD ataupun darjah desimal, iaitu mewakili nilai positif bagi latitude, bermaksud dia berada di hemisfera utara, manakala longitude pula nilainya positif juga, jadi dia berada di timur garisan Greenwich. Okey, cikgu, jadi dari jawapan saya tu dapat ke 2 markah kat sini? Ya, Saya dah siap tampal dah. Dah tampal, Kalau betul. salah saya cabut. Tak, betul. Betul? Jawapan memang betul dah. Okey. Cuma saya nak tunjukkan kepada murid-murid yang berada di rumah. So jawapan yang Fika bagi itu adalah jawapan yang betul. Okey, cikgu. Baiklah. Murid-murid bagaimana dapat ke jawapan yang sama? Tentunya dapat dengan latihan lah. Saya rasa murid-murid lagi mahir nak menyebut dengan betul dan mengetahui format yang ditertera di situ ataupun di mana satu antara DD dan juga DMS. Ya, betul. Okey. Cikgu, ada tak seterusnya yang kita nak belajar dalam segmen ini? Untuk yang ni mungkin habis untuk yang aktiviti. Okey. Jadi mungkin ada Fika nak tanya apa-apa berkaitan tentang Ada, cikgu. Ada, okey. Ni yang saya tertanda-tanda dari awal tadi, kita mempunyai sistem navigasi seperti GPS. Okey. Tapi ada ke sistem navigasi yang lain, cikgu? Itu soalan yang bagus. Ya. Fika. Okey. Sebab yang kita belajar adalah GPS, betul kan? Betul. Yang sistem penentu sejagat, GPS. Tetapi adakah negara lain turut ada? Itu soalan yang bagus. Sebenarnya untuk negara lain juga mempunyai sistem navigasi yang hampir sama dengan GPS. Okey. Antaranya kita ada Eropah. Eropah dia mempunyai sistem Galileo. Oh, Galileo. Galileo. European Union punya. Ya, European Union punya dia ada sistem navigasi sendiri, iaitu disebut Galileo. Okey, cikgu. Saya terdengar-dengar tadi cikgu ada kuis juga untuk saya kan? Ada. Ada kuis, cikgu? Dah tadi yang ini aktiviti, belum uji lagi. Belum uji. Jom cikgu kita ke kuis. Kita tengok kuis. Okey. So, kita tengok kepada kuis yang seterusnya. Okey, soalannya adalah tentukan koordinat bagi tempat berikut. Dia ada negatif 22.970.722 dan negatif 43.182365. Okey. Tentukan koordinat berikut. Okey. Pertama sekali dia dalam bentuk format darjah desimal. Okey, darjah desimal. Dan yang negatifnya mewakili latitude ke hemisfera selatan. Okey. Hemisfera selatan dan yang negatif di bawah pula mewakili longitude ke hemisfera barat. Betul. Hampir salah sebut tu. Kena hati-hati. Kena hati-hati ya. Okey. Jadi jawapan yang Fika bagi betul. Formatnya adalah darjah desimal, DD. Dan nilai pertama bernilai negatif, so dia berada di hemisfera selatan. Dan nilai negatif pada longitude mewakili bahagian
barat. Iaitu barat hemisfera, barat garisan Greenwich. Okey. Okey. Okey, cikgu. Satu bintang untuk Fika lagi. Okey. Jadi kita tengok dulu. Aha. Okey, kuis yang seterusnya iaitu koordinat berikut. Jelaskan tentukan format dulu Okey. dan jelaskan mengapa bagaimana membaca koordinat berikut. Okey. Okey. Baiklah, formatnya ialah dalam bentuk darjah, minit dan saat. Okey. Dan koordinatnya nilai N mewakili latitude pada hemisfera utara. Okey. Dan E mewakili longitude pada timur di garisan Greenwich. Ya. Cikgu nak saya sebutkan ke dah okey dah? Dah okey dah. Okey dah, okey. Betul dah. Okey, seperti yang Vika sebutkan tadi, memang itulah jawapan yang betul, iaitu ini adalah format DMS, iaitu N tu mewakili hemisfera latitude, mewakili hemisfera utara. Okey. Manakala simbol E mewakili longitude yang menunjukkan timur garisan Greenwich. Okey, cikgu. Jadi, berapakah bintang yang saya dapat daripada dua kuis tersebut, cikgu? Dua kuis saya bagi 2 bintang lagi. 2 bintang lagi di Dua sini. bintang lagi. Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya, Dan saya sama-sama. pasti banyak lagi sebab cikgu Abdullah memang banyak dengan kuis, kaya dengan kuis. Jadi selepas ini kita sambung ya, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV Slot Menengah Atas. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, hari ini dalam slot menengah atas kita belajar mata pelajaran sains dan tajuk kita sistem penentu sejagat ataupun GPS. Kita selalu dengar GPS ni kita gunakan di aplikasi telefon dan kita gunakan untuk mencari jalan, sesat semua tu kan. Tapi apa lagi kegunaan GPS ya rakan-rakan semua? Jom kita tanya Cikgu Abdullah. Cikgu, silakan. Apa yang kita gunakan GPS ni untuk apa, Cikgu? Ya, itu memang soalan yang memang saya nak tunggu-tunggu sebab ini adalah slot yang berkaitan tentang kegunaan GPS. Oh, kebetulan. Kebetulan. Okey, Cikgu. Jom kita mulakan. Jom kita tengok kepada kegunaan GPS ataupun sistem penentu sejagat. Okey. So, secara umumnya kita tengok kepada kegunaan, pastilah bila kita sebut daripada awal tadi sehingga sekarang, tujuan sistem penentu sejagat ni ataupun GPS adalah tujuannya adalah untuk navigasi dalam pelbagai jenis pengangkutan. Macam kita gunakan dalam sistem pengangkutan darat, angkasa pun pakai GPS juga. Angkasa pun pakai? Pakai. Dan juga pengangkutan air dan juga pengangkutan udara. Cuba bayangkan, Vika, kapal terbang mestilah dia pakai GPS juga. Nak tentukan kedudukan kan? Betul. Dan dia sangat penting kerana dalam sistem navigasi ni, masa dan lokasi itu adalah dua perkara yang sangat-sangat penting. Dan kita dapat tentukan giliran. Sebagai contoh, kalau macam kenderaan darat tak jadi masalah sangat. Tetapi untuk udara, kita perlukan masa yang tepat. Kita nak tentukan giliran kapal terbang mana yang akan mendarat terlebih dahulu. Itu yang penting kan? Betul, Cikgu, sebab dia tak ada jalan kat atas tu. Tak ada jalan kat atas kan? Tetapi disebabkan oleh kedudukan lokasi dan juga masa yang tepat, sistem kawalan boleh merancang kapal terbang mana yang boleh mendarat dulu, yang sampai dulu. Okey, kapal terbang A, okey, awak boleh mendarat. Diikuti dengan kapal terbang B dan seterusnya. Itu kegunaan yang pertama. Sistem navigasi. Dalam kita pula, macam saya terangkan tadi, kita nak merancang perjalanan daripada rumah ke satu lokasi jadi lebih mudah. Disebabkan oleh adanya sistem penentu sejagat ini, kita boleh rancang. Kalau kita nak pergi, okey, kita boleh tahu dah
berapa anggaran masa untuk sampai. Saya datang tadi pun saya buka GPS. GPS. Okey. Begitu penting ataupun begitu mudah dan memang menjadi satu keperluan. Ya, cikgu. Faham. Okey. Dan yang kedua, dalam sistem penentu sejagat ni, selain daripada sistem navigasi, kita juga gunakan dalam penetapan jam global ataupun tempatan yang piawai ataupun selaras lah. Kita boleh selaraskan masa di seluruh negara. Macam sekarang, kita tak ada isu lambat lagi kan puasa kan? Beberapa lagi. Tapi kita biasanya kita akan tunggu waktu berbuka puasa, betul? Betul. Waktu berbuka puasa tu kita tak boleh lewat walaupun 1 saat. Ya. Tapi waktu lain tak begitu alert sangat. Tapi waktu berbuka puasa tu lah, kita memang kita palinglah rasa masa tu lama. Menunggu-nunggu kan. Betul. Tapi disebabkan oleh itu sebelum wujudnya sistem GPS ni, masa tu kita tak apa tepat. Dia bergantung kepada lokasi. Tapi disebabkan oleh sistem GPS ni, so kita dapat tentukan masa tu dalam keadaan yang selaras ataupun piawai. Itu dalam bidang buka puasa. Itu dalam kehidupan seharian lah. Tetapi dalam sistem telekomunikasi, telefon kita mempunyai masa yang sama. Kita tengok kita telefon tu pada waktu sekian kita akan ada masa, minitnya, jamnya, minitnya, saatnya. Semua selaras. Semua selaras. Itu telekomunikasi. So kita boleh gunakan waktu yang sama. Dalam sistem pengangkutan tak perlu kita cakap lah, kan? So penentuan masa itu penting. Dan juga dalam bidang sains pun, sebagai contoh, jika berlaku bencana alam, letusan gunung berapi, pada waktu tu kalau masa sama, so kita akan tahu waktu bila berlaku dan kita boleh menjangkakan gempa bumi, biasanya akan datang tsunami kan. Disebabkan masa tu tepat, so kita dapat anggarkan masa bencana ataupun tsunami itu akan datang pada anggaran masa tertentu. So kita dapat menyelamatkan nyawa apabila berlakunya bencana alam seperti itulah. Kita akan cuba untuk tapi kita masih mencubalah. Kita akan jadi lebih baik daripada semasa ke semasa lah. Sistem ni dia perlukan penambahbaikan. Itu yang buat masa sekarang, ini adalah teknologi yang kita ada yang membantu dalam kehidupan seharian kita. Okey, faham cikgu, faham. Faham okey. Jadi ya cikgu. Sampailah ke kuis kita. Ya, kan saya suka kuis kan. Ya, betul. So saya bagi kuis lah kepada Vika. Okey. Jadi saya dah terang. Vika pun dah faham. So apakah kegunaan GPS ataupun sistem penentu sejagat ni? Okey, ni cikgu baru sebut. Jadi masih segar di pemikiran saya. Yang pertama untuk penetapan jam global. Okey, betul. Satu lagi? Satu lagi ataupun orang kata tempatan yang piawai. Betul. Global dan juga tempatan yang piawai. Betul. Itu adalah salah satu kegunaan GPS. Betul? Okey, cikgu. Jadi 1 bintang untuk Vika lagi. 1 bintang. Okey, kejap lagi. Saya nak fokus kepada ni. Yang ni saya nak bagi soalan kebat sikit. Soalan agak panjang. Tengok, Vika boleh jawab ataupun tidak. Okey. Okey, soalannya. Apakah faedah pemberitahuan tentang kemalangan jalan raya dalam yang berlaku dalam aplikasi navigasi seperti Google Map kepada pengguna jalan raya jika pengguna jalan raya tersebut? Okey. So, apa faedah dia? Okey, cikgu. Yang ini memerlukan sedikit okey, saya rasa di sini faedahnya supaya mereka yang akan menuju ke tempat kemalangan tu akan memberhenti atau memperlahankan kenderaan mereka. Yang lain yang lebih jauh sikit tu boleh bersedia untuk mencari laluan alternatif dan supaya kesemua pengguna jalan raya lebih berhati-hati melalui kawasan tersebut. Jangan bukan kita lalu untuk tengok sahaja tetapi untuk mengelak supaya kita pun selamat. Betul cikgu? Betul. Wah, saya teka je. Iya. Itulah sebab soalan ni dia soalan dalam bentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita memerlukan kita berfikir apakah faedah jika kita dapat tahu maklumat
jika berlaku kemalangan, so apa yang perlu kita buat? Ya. So Fika dah bagi jawapan yang betul. Betul. Iaitu dengan cara kita boleh mengurangkan kelajuan. Aha. Kita dah tahu depan tu ada kemalangan kan. Aha, So kita betul. boleh kurangkan kelajuan. Ya. So bagi yang dah belum masuk jalan tu lagi, so dia boleh cari jalan alternatif. Ya. So itu adalah jawapan yang betul juga. Okey, itulah yang sebenarnya kita menghadapi dalam suasana kesesakan jalan raya zaman sekarang ya, banyak Ya. kereta cikgu, sangat-sangat membantu sistem navigasi ni cikgu. Ya, memang kita sarankan supaya bagi yang belum menggunakan sistem navigasi itu, kita gunakan. Dia adalah salah satu daripada kemudahan dan juga keperluan yang zaman sekarang. Okey, cikgu. Dan satu lagi soalan sebelum kita ke kesimpulan ya, cikgu. Okey. Saya ada pertanyaan yang tertanya bermain di fikiran saya. Okey. Bagaimana sistem GPS ni dia menentukan secara tepat mengenai masa dan lokasi, orang kata ketentuan masa tu sebab jarak ya, cikgu. Ya, Dari ya, jarak yang pertama ke jarak terakhir tu dia kira macam mana tu, cikgu? Oh, okey. Itu tertanya-tanya soalan saya. yang bagus, Vika. Okey. Untuk sistem GPS ni nak menentukan sebagai contoh macam kemalangan tadi kan. Ya. Kita bergerak tetapi pada masa yang sama kita dapat maklumat tentang kemalangan pada waktu itu. Maksudnya dia berlaku sangat pantas. Ya. Maklumat tu dimasukkan. Okey, yang pertama sekali, sistem GPS ni dia bergantung kepada banyak faktor lah. Antara faktornya adalah sistem satelit lah. Sistem kawalan, segmen kawalan tadi. Dia akan hantar maklumat. Tapi maklumat tu datang daripada mana? Datang daripada pengguna aktif. Okey. Orang yang menggunakan tu, dia akan berinteraksi. Dia akan hantar maklumat berlaku kemalangan. Okey. Ada juga jalan tu dia ada sensor jalan. So dia boleh hantar juga yang lebuh raya tersebut, dia boleh hantar maklumat tu kepada sistem GPS ni. Dan sampai ke pengguna yang lain. Sampai dia akan berkongsi kepada pengguna lain supaya memaklumkan bahawa berlaku kemalangan. Okey. Dan seperti yang Fika sebutkan tadi, bila kita buka aplikasi navigasi, so kita boleh menganggarkan masa daripada satu tempat ke tempat tu. Kita katakanlah kalau orang-orang tua sebelum ni, Ya. orang-orang dulu selalu gunakan, okey, kita nak ke tempat ni, okey, lebih kurang dalam sejam setengah kan. Dia anggarkan seperti itu, tapi tak anggaran mengambil kira kesesakan dan sebagainya. Betul. Tetapi sistem navigasi ditentukan secara Menyeluruh. menyeluruh, hampir tepat. Maksudnya jika ada pada waktu tersebut ada kesesakan, so dia akan anggarkan masa tu jadi lebih panjang, ataupun okey. dia sarankan untuk jalan alternatif. Wah, kebaikan menggunakan sistem navigasi. Baiklah cikgu, sebentar tadi bagi kuis yang ke-8, adakah saya dapat lagi satu ganjaran ataupun lagi 10? Oh, Ah, 10. tak muat. 1, 2, 3. Oh, banyak dah. Dah banyak Kita bagi cukup 10, Fika. Okey, Boleh. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Okey, cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit kesimpulan dari Cikgu Abdullah bagi kelas kita pada hari ini, cikgu? Okey, so kesimpulan daripada pembelajaran kita daripada awal sehingga akhir, so kita boleh simpulkan bahawa sistem penentu sejagat ini iaitu GPS adalah satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa. Ingatlah, lokasi dan juga masa. Dua perkara yang penting. Ya. Dan dia kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Dia tak kira masa, tak kira cuaca apa, so dia akan hantar juga maklumat tu kepada pengguna. Dan sistem penentu sejagat ini merupakan sistem yang menggunakan satelit khas yang dia berpusing ataupun mengelilingi bumi dalam orbit separuh segerak bumi. Wah, Bagus. tak ingat tu. Yang mengorbit selama 12 jam. Dan ada 3 segmen yang perlu kita ingat, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan juga segmen pengguna. Dan untuk GPS, kita ada 4 satelit untuk menentukan menentukan kedudukan koordinat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk untuk menentukan semua lokasi di bumi. Semua lokasi di bumi boleh ditentukan, dan antara maklumat yang dihantar dalam bentuk format dua format, iaitu DMS dan juga DD. Okey. Dan kegunaan GPS
Macam saya kata tadi, adalah tujuan navigasi dan juga tujuan penentuan masa, jam, global dan juga tempatan yang selaras. Okey, itulah sahaja daripada saya. Okey, cikgu, baiklah. Dalam kelas kita ini juga kita ada banyak kuis sepanjang dari awal sampai akhir, cikgu. Jadi bagaimanakah prestasi saya sepanjang kelas ini, cikgu? Alhamdulillah, apa yang saya boleh katakan daripada situ bukti pun kita dah ada, iaitu 10 bintang juga. Nak bundahkan ke 100 tak, cikgu? 10. 10. Kalau kata kita bahagi ke peratusannya, boleh dikatakan memang 100% lah kerjasama dan juga jawapan pemahaman daripada Fika. Terima kasih, cikgu. Wah, terbaik. Terima kasih, cikgu. Dan tentunya mereka yang mahu membuat ulang kaji mengenai sistem penentu sejagat ni, di manakah mereka boleh melayari, cikgu? Okey. Kita boleh layari portal Delima untuk kita belajar lagi. Bukan setakat tajuk ini saja, tajuk lain juga kita boleh melayari portal Delima. Okey, Cikgu Abdullah, terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan juga tak lupa kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Aida. Terima kasih kepada anda semua setia menonton Didik TV ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Bye.